Ekonomi Malaysia pada suku kedua 2022 dijangka berkembang lebih kukuh melebihi 8%, terutamanya dipacu peralihan negara kepada fasa endemik dan sokongan fiskal. Ketua Ekonomi CGS-CIMB Research Nazmi Idrus berkata, data terkini mengenai ekonomi Malaysia yang meliputi hampir 60% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK mencadangkan pengembangan sebanyak 8.5% tahun ke tahun pada suku kedua meningkat daripada 5% pada suku sebelumnya. Menurutnya, sektor perkhidmatan akan mengukuhkan kedudukannya sebagai pemacu utama pertumbuhan pada suku berkenaan apabila negara beralih aktiviti ekonomi kembali normal, terutamanya berkaitan pelancongan susulan peralihan negara kepada fasa endemik dan pembukaan semula sempadan. Selain itu, sokongan dasar terutamanya pengeluaran RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP telah meningkatkan kuasa perbelanjaan pengguna. Ia juga dipengaruhi kesan asas yang rendah apabila Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dilaksanakan pada Mei 2021 meningkatkan beberapa petunjuk pada suku kedua ini. Sementara itu, Ketua Ekonomi AmBank Research Dr. Anthony Das mengunjurkan ekonomi pada suku kedua akan berkembang pada 8.4% berbanding anggaran konsensus 6.9%. Bagaimanapun, di sebalik unjuran kukuh itu, beliau masih berhati-hati terhadap beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada masa hadapan. Antaranya termasuklah peningkatan kos sara hidup akan menjejaskan perbelanjaan pengguna, ketidaktentuan luaran ekoran pertumbuhan dan perdagangan global yang perlahan dan gangguan rantaian bekalan serta kos pengangkutan dan harga komoditi yang tinggi. Bank Negara Malaysia BNM akan mengumumkan data KDNK bagi suku kedua 2022 Jumaat ini. Untuk mengulas lanjut lebih mengenai perkara ini, sudah bersedia bersama kita di talian Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM. Terima kasih Dr. Irwan kerana bersama kami pada pagi ini. Doktor, sudah tentu seperti yang kita saksikan tadi, antara beberapa, kalau kita lihat firma kajian telah pun menyatakan unjuran mereka masing-masing, dan pada masa sama kalau kita meneliti kepada perkara ini, mungkin doktor juga boleh kongsikan pandangan melihat kepada unjuran. Mungkin doktor sendiri pandangan melihat kepada unjuran KDNK untuk suku kedua tahun ini, dan mungkin apa alasan di sebalik unjuran tersebut, doktor? Ya, secara keseluruhan saya bersetujulah, saya bersependapat bahawa suku kedua ini saya juga menjangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik daripada suku pertama, iaitu melebihi 5% lah. Okay. Jadi saya melihat ini didorong oleh faktor-faktor yang telah pun juga disebutkan, terutamanya dari segi pembukaan sempadan negara, dan juga saya fikir kepentingan daripada dasar ataupun inisiatif pemberian bantuan khas KWSP. Jadi ini bagi saya membantu dari segi merancangkan sektor penggunaan swasta di dalam suku kedua ini. Begitu juga saya melihat petunjuk-petunjuk utama sepanjang suku kedua ini juga menunjukkan satu data yang saya fikir menjurus kepada pertumbuhan yang lebih baik pada suku kedua ini. Kalau kita lihat dari segi indeks pengeluaran perindustrian yang bertumbuh pada sekitar 12.1%, nilai jualan sektor pembuatan dan juga dari sektor perdagangan. Jadi saya melihat bahawa secara keseluruhan data suku kedua ini akan memperlihatkan satu data yang saya lihat lebih baik daripada suku pertama. Begitu juga kita lihat data terkini, kadar pengangguran juga sudah pun menunjukkan trend berkurangan. Jadi ini juga menjadikan satu sebab yang saya lihat mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada suku pertama pada suku kedua ini.
Jadi doktor, kalau kita ambil kira beberapa faktor pemboleh ubah seperti penurunan kadar pengangguran, perdagangan yang tinggi serta lain-lain lagi. Jadi apa yang boleh kita jangkakan pada KDNK untuk baki separuh kedua tahun ini? Okey, untuk separuh kedua, saya melihat ada beberapa cabaranlah yang mungkin akan memberikan juga kesan dari segi momentum pertumbuhan ini. Kalau kita lihat pada tahun lepas pun, kalau kita tengok suku kedua, pertumbuhan suku kedua tahun lepas tu 16.1%. Kalau kita tengok pada tahun pertama, first half of the year tahun 2021 tu, pertumbuhan ekonomi adalah pada kadar 7.1%, tetapi kita tengok pertumbuhan keseluruhan tahun 2020 tu adalah pada kadar 3.1%. Jadi saya melihat adanya juga trend yang juga kita mungkin lihat pada tahun ini. Jika kerajaan tidak mengambil langkah-langkah yang proaktif, terutamanya melihat kepada faktor-faktor luaran, yang mana ini adalah faktor luar jangka, yang mana kalau tidak dapat dikawal mungkin akan menjejaskan sedikitlah dari segi prospek untuk second half of the year. Tapi untuk pada separuh pertama ini, saya menjangkakan data ekonomi, sebab berdasarkan kepada bulan April hingga Jun itu, saya melihat bahawa kadar pertumbuhan itu akan lebih baik. Namun begitu, kalau kita lihat separuh kedua ini, keadaannya lebih dinamik dan mungkin kita akan melihat beberapa kejutan yang jika tidak dapat ditangani dengan baik, mungkin akan menjejaskan sasaran pertumbuhan ekonomi, iaitu pada 5.3% hingga 6.3%. Sebab kita perlu faham bahawa sasaran pertumbuhan ekonomi ini sudah tidak dicapai sejak tahun 2018 lagi. Betul. Jadi kita perlu memastikan bahawa sasaran ini dicapai kerana kita melihat bahawa pertumbuhan ekonomi ini penting dalam usaha untuk kita nak memulihkan ekonomi, dari segi kita cuba untuk mencari penyelesaian untuk meningkatkan dari segi hasil negara, dari Ya. segi pendapatan cukai, dan juga mengurus isu-isu berkaitan dengan ekonomi rakyat, terutamanya isu kemiskinan tegar. Dr. Irwan menyebut kejutan di separuh kedua tahun ini, tetapi adakah tahun 2023 akan menyaksikan menjadi tahun yang lebih mencabar kepada Malaysia lantaran beberapa firma kajian menjangkakan kelembapan ekonomi terutama melibatkan negara maju? Pandangan doktor? Ya, tahun 2023 dijangkakan lebih mencabar. Beberapa penganalisis sudah pun melihat bahawa jangkaan kemelesatan ekonomi dari global dan juga sebenarnya beberapa negara maju. Tapi kalau terlihat secara teknikalnya, Amerika Syarikat sebenarnya sudah pun terjurus kepada kemelesatan ekonomi. Jadi bagi saya pada tahun hadapan ini, ia bergantung kepada perancangan yang akan diletakkan oleh kerajaan di bawah bajet 2023 yang akan dibentangkan kelak lah. Jadi bagi saya tahun 2023, apa yang penting adalah usaha kerajaan untuk meneruskanlah bagi saya program-program yang berbentuk expansionary, Ya. dan kita juga lihat bahawa dalam suku kedua dan juga separuh pertama tahun ini, kesan-kesan ini juga dapat dilihat akibat daripada dasar-dasar ataupun inisiatif kerajaan yang membantu rakyat dan juga ekonomi dengan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan juga inisiatif yang secara langsung kepada rakyat. Jadi ini saya fikir perlu diteruskan untuk kita melihat cabaran ekonomi pada tahun 2023. Tapi itu tertakluk kepada bagaimana perancangan dalam bajet 2023 yang akan diumumkan kelak. Ya.
Okay, jadi COVID semestinya belum berakhir dan juga pandemik lain mungkin menyusul. Ekonomi belum pulih sepenuhnya dan kerapuhan kita dapat lihat rapuh fragilnya serta kita dapat lihat risiko kejatuhan ekonomi masih wujud dan kita nampak bayangan kejatuhan ekonomi. Jadi apakah downside risk yang perlu kita beri perhatian bagi memastikan Malaysia tidak terjerumus dalam kelembapan ekonomi ini? Pertama sekali, momentum pertumbuhan perlu diteruskan. Ini bermaksud bahawa kerajaan perlu berhati-hati dari segi pelaksanaan dasar fiskal negara, sama ada ia akan berbentuk expansionary ataupun contractionary lah. Ya. Itu pertama. Jadi itu downside risk yang pertama. Yang kedua, of course, kelangsungan daripada keadaan perang di Rusia, Ukraine, dan juga keadaan ketidaktentuan yang berlaku juga di China yang akan menyebabkan kos sara hidup dan juga kadar inflasi yang dijangka juga akan meningkat, dan ini adalah risikolah perkara yang saya fikir perlu difikirkan. Jadi apa yang penting bagi saya adalah fokus kepada penumpuan kepada ekonomi rakyat, bagaimana kerajaan cuba ataupun mencari penyelesaian untuk meningkatkan pendapatan dan juga krisis bekalan makanan, okey, dan juga yang penting sekali bagi saya adalah usaha untuk memastikan pertumbuhan yang cuba dicapai ini adalah pertumbuhan mampan ataupun kita katakan green growth. Ini saya fikir adalah satu usaha yang perlu dilaksanakan awal dari lebih baik dilakukan lebih awal daripada kita menunggu sehingga keadaan sudah pun tidak dapat dikawal lagi lah. Ya, sudah tentu kita menantikan pengumuman secara rasmi oleh Gubernur Bank Negara yang dijadualkan esok sekitar tengah hari. Kita menantikan bagaimana prestasi ekonomi Malaysia bagi suku kedua 2022 ini, dan terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM.